Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang etnik Kayan dalam hubungan etnik di Malaysia. Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yang berbeza. Akulturasi ini merupakan adaptasi terhadap budaya baru dan mempertahankan budaya lama dengan menginovasikan budaya tersebut dalam budaya yang baru diterima. Satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari sesuatu kebudayaan asing sehingga kebudayaan asing ini diterima dan diolah dalam kebudayaan tersendiri. Berbeza dengan asimilasi, akulturasi tidak menghilangkan identiti asal masyarakat penerima. Dalam sejarah ketamadunan manusia, pertemuan atau pertembungan dua atau lebih sesuatu kebudayaan ini sering berlaku. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam-meminjam. Pada peringkat awal, proses pinjam ini berlaku secara langsung dan diolah serta dijadikan unsur kebudayaan tersendiri. Di Malaysia, akulturasi ini sering berlaku secara tidak langsung. Seperti yang kita lihat, akulturasi etnik Kayan berlaku seterusnya memberi kesan modernisasi etnik Kayan. Seterusnya adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah satu proses gabungan antara dua budaya maupun bangsa yang berbeza. Asimilasi antara budaya ini berlaku sekiranya terdapat sekumpulan etnik tersebut sanggup untuk hilang identiti mereka dan berubah mengikut budaya etnik yang lain. Bagi asimilasi dalam komunikasi antara budaya ini sering berlaku apabila terjadinya perkahwinan antara dua etnik yang berbeza. Asimilasi antara dua etnik dalam perkahwinan ini berlaku setelah mereka membuat keputusan untuk berpindah ke kawasan maupun mengikut budaya antara isteri maupun suami. Sebagai contohnya, perkahwinan antara etnik Melanau dan juga Kayan. Si isteri adalah etnik Kayan dan si suami adalah etnik Melanau. Seterusnya, setelah perbincangan antara suami isteri tersebut, si isteri sanggup untuk mengikuti budaya si suami dan melanjutkan kehidupannya sebagai mengikuti etnik si suami. Seterusnya adalah penghayatan dalam etnik Kayan. Integrasi juga berkemungkinan melibatkan amalgamasi. Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk budaya dan ras yang baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan perkahwinan campur lalu membentuk satu generasi baru atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal mereka. Proses pencantuman menyeluruh dalam aspek kehidupan dan merupakan dimensi yang tertinggi dalam integrasi. Kepelbagaian etnik mewujudkan amalgamasi dan membentuk kelompok yang baru yang tercapai melalui perkahwinan campur secara besar-besaran. Contohnya, Melayu dan Cina mewujudkan budaya yang baru. Perkahwinan campur merupakan perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa, malah kewarganegaraan. Ia merupakan perkahwinan yang berlainan menyatukan antara dua insan dari golongan berbeza sama ada agama atau bangsa yang juga dipanggil epistemological. Malahan, keharmonian kaum di Sarawak diikat kemas dengan tali kekeluargaan menerusi perkahwinan campur. Sebagai contoh, kami telah memilih kaum Kayan. Pada masa kini, kaum Kayan banyak melakukan perkahwinan campur dengan Melayu, Iban, Cina, Bidayuh
dan sebagainya. Saya akan menerangkan konsep segregasi. Segregasi membawa maksud pengasingan atau pemisahan di antara satu etnik dengan etnik yang lain. Konsep ini telah diterapkan oleh pihak penjajah sejak zaman dahulu lagi, di mana kita dapat lihat mereka mengasingkan orang-orang Melayu, orang-orang Cina dan orang-orang India di tanah Melayu pada ketika itu mengikut kegiatan ekonomi, di mana orang Melayu lebih kepada pertanian, orang Cina lebih kepada pelumbungan, dan orang India lebih kepada sektor peladangan ataupun penoreh getah. Konsep segregasi ini terbahagi kepada dua, yaitu konsep segregasi rela dan tak rela. Bagi konsep rela, ia membawa maksud di mana sesebuah kelompok itu mengasingkan diri mereka dengan bertujuan menentang asimilasi. Manakala konsep tidak rela iaitu paksaan daripada pihak berkuasa ataupun pihak penjajah. Okey. Oleh itu, modernisasi sekarang telah memberi kesan yang positif terhadap masyarakat Kayan tentang konsep segregasi ini. Hal ini kerana masyarakat Kayan di Malaysia ini telah mengubah corak kehidupan mereka. Dengan kemudahan atau kemajuan yang ada seperti mempunyai jalan raya dan sekolah, semua mereka boleh melanjutkan pelajaran dan mencari peluang pekerjaan di luar. Dengan itu, mereka telah melakukan satu mobilisasi sosial di mana mereka berinteraksi dengan etnik-etnik lain yang di luar sana, dan ini boleh membina satu jati diri masyarakat di dalam negara kita Malaysia ini. Seterusnya saya akan menerangkan pasal pluralisme atau dikenali sebagai pluralisme kebangsaan. Etimologi ataupun pluralisme berasal daripada dua perkataan yang berbeza, iaitu plural dan isme, yang bermaksud suatu kefahaman atau agama. Menurut Agusta 2021, pluralisme merupakan suatu pandangan filosofi yang diperkenalkan dan dilakukan untuk suatu kelompok ataupun individu, di mana prinsip tersebut adalah tidak mendiskriminasi suatu prinsip dan menerima perbezaan keagamaan bagi setiap kaum ataupun bangsa yang berbeza. Pluralisme budaya ini pula digunakan dan juga merupakan suatu konsep di mana setiap kelompok etnik harus mengekalkan identiti mereka, tapi pada masa sama juga mereka harus bergaul rapat dengan etnik yang lain. Konsep pluralisme ini juga sangat penting kepada etnik Kayan kerana disebabkan konsep ini ia juga berbentuk kebangsaan di mana sesuai digunakan untuk negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan masyarakat yang majmuk, di mana prinsip ini juga penting dalam mengekalkan perpaduan serta harmoni bagi setiap kaum di Malaysia. Baiklah. Kesimpulannya, kesan modernisasi harus ditangani dengan berhati-hati. Jelaslah bahawa modernisasi boleh ditarifkan sebagai satu bentuk penjajahan, iaitu penjajahan dari segi mental, ekonomi, budaya sosial, dan politik. Oleh itu, kita perlu berhati-hati menghadapi era modernisasi ini kerana kita sedia maklum bahawa cabaran modernisasi dan implikasinya terhadap ekonomi, budaya, dan teknologi adalah luas dan mempunyai kesan yang negatif dan juga positif. Penerimaan terhadap perubahan yang baik haruslah difikirkan dan diterima secara positif, manakala kesan negatif haruslah dielakkan bagi membina kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Di samping itu, modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan dan pembaharuan yang harus dihadapi oleh masyarakat Malaysia.